Okey, dia macam ni. Internet ni memang fitrah dia adalah orang akan dikecam dan ditroll. Itu memang fitrah dunia internet. Tapi beza dia, jenis orang yang menghadapi troll dan kecaman-kecaman di internet ni boleh dibahagikan kepada beberapa golongan. Golongan pertama yang dipanggil sebagai golongan pion ataupun golongan marahin. Diorang ni bila kena troll dan bila kena kecam, diorang terus tutup diorang punya akaun media sosial. Jadi ini antara golongan yang paling rendah sekali tahapan dalam dunia internet. Ada golongan atasan yang bila diorang kena troll dan kecam, apa yang diorang buat adalah diorang meminta maaf. Diorang mengaku kesalahannya dan berjanji tak akan melakukannya lagi. Tapi ada golongan yang paling tinggi sekali tahapan mereka di dunia internet adalah mereka yang apabila ditroll dan dikecam, mereka menggunakan troll dan kecaman tersebut sebagai aset untuk mereka mengeksploitasi dan mendapat keuntungan daripada populariti yang diorang dapat. Ini level Maulana, level hero dalam internet. Assalamualaikum, selamat datang ke Melek. Seminggu lepas awak tanya saya. Jadi ya, memang kita dah macam lama dah tak jumpa ni. Sebab kita ada alasan. Alasan yang paling besar sekali yang patut disimpatikan adalah kita baru je pindah dah. Jadi cerita dia sebab nak ada studio yang lagi proper, nak ada tempat nak letak barang-barang inventory, nak ada tempat untuk beroperasi dengan team. Itu yang kita pindah lah. Jadi bila pindah ni ialah nak uruskan tempat, nak uruskan barang, nak set up balik semua. Dan dia punya mood untuk bekerja tu memang agak terkesan lah bila pindah ni. Tapi yang paling penting nak cakap bahawa perpindahan kita ni adalah untuk korang semua. Nak hasilkan konten yang lebih baik dan yang lebih banyak. Simpatilah sikit. Dan ya, bila semua benda dah set up, kita bersedia nak kerja. Lepas tu PKPB pula. Tak apalah, maksudnya dia satu ujian yang Allah bagi kepada hamba-hambanya. Dan ujian ni adalah petanda Allah sayangkan kepada kita. Dan kita juga baru-baru ni agak sibuk lah untuk menguruskan buku pertama kita yang baru keluar lah, Tempur Nombor. Jadi siapa yang belum mendapatkan lagi tu boleh dapatkan lah. Baru-baru ni berlaku satu kekecohan di media sosial di dunia maya apabila Dewan Bahasa dan Pustaka mengeluarkan satu pantun yang dianggap sangat bermasalah. Dia menggelitik jiwa-jiwa pengguna media sosial kita ni yang menjentik pang. Hati-hati yang mudah dilukakan ni. Pantun dia macam mana? Pantun dia berbunyi, apa guna berkain batik kalau tidak memakai capal? Apa guna beristeri cantik kalau tak pandai menumbuk sambal? Jadi pantun yang dikeluarkan ni dianggap sangat-sangat bermasalah sebab dikatakan dia seksis lah, patriarki, misogyni, semua keyword-keyword yang popular sekarang lah. Dan ramai yang menyalahkan DBP sebab keluarkan pantun ni. Cuma masalahnya pantun ni bukan pantun yang DBP keluarkan. Dia pantun Melayu klasik, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jadi ada yang kata pantun ni dia menghina perempuan sebab perempuan tu dikatakan kerja diorang hanyalah menumbuk sambal. Ada yang kata pantun ni menunjukkan ciri-ciri lelaki Melayu zaman dulu yang menganggap wanita ini tempatnya hanya di dapur. Dapur ni apa masalahnya? Dapur ni macam tempat yang tak sesuai untuk wanita, menggambarkan kerendahan harga diri wanita bila dikaitkan dengan dapur ni. Cuma ramai yang tak sedar bahawa pantun Melayu ni, bila kita sebut pantun Melayu, dia sangat-sangat mendalam sebenarnya maknanya. Jadi channel Ajar pernah lah hasilkan beberapa konten yang menunjukkan bahawa pantun-pantun peribahasa ataupun seloka ataupun malah teka-teki Melayu sebenarnya miliki sisi-sisi yang sangat-sangat mendalam. Contohnya, kenapa orang Melayu kaitkan asam dengan garam, kenapa kaitkan durian dengan timun, kenapa ikan belut dengan ular. Semua pemilihan kata dalam peribahasa seloka pantun Melayu ni sebenarnya memang dipikirkan dengan sangat halus sebenarnya. Dan bukan setakat halus, sebenarnya ada banyak ciri-ciri saintifik lagi berdasarkan kepada pencerapan orang Melayu terhadap alam yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk kata-kata yang indah yang dapat terus digunakan dalam amalan dunia seharian. Jadi bila mana kita jumpa dengan pantun-pantun orang lama ni, apa yang kita boleh buat adalah kita pandang dia secara literal, secara makna pada tahap yang pertama je. Kita kena korek dia lagi.
Dan bila dah meletup pasal pantun Melayu yang satu ni, ada banyaklah penjelasan, ada banyaklah respon, ada yang negatif, ada yang positif. Jadi antara penjelasannya adalah sebenarnya pantun ni bukanlah nak kata orang perempuan ni kena menumbuk sambal je kerjanya, walaupun cantik tapi tak pandai menumbuk sambal, apalah gunanya. Jadi orang Melayu dulu ni nak terangkan lebih daripada tu. Dia nak kata bahawa dalam kita membina rumah tangga ni, janganlah tengok pada rupa saja, kena ada virtue, kena ada nilai-nilai lain. Yang ada nilai diri yang lebih daripada muka yang cantik. Tapi muka cantik taklah salah, cuma sepatutnya ada lebih daripada tu. Jangan indah khabar daripada rupa je. Dan ada juga tafsiran lain yang kedua, iaitu sebenarnya pantun ni dia bukan merujuk kepada wanita pun, dia bukan merujuk kepada isteri, dia sebenarnya merujuk kepada suami. Sebab dia kata, apa guna kalau isteri cantik tapi tak pandai menumbuk sambal. Jadi menumbuk sambal ni sebenarnya ditujukan kepada suami tu. Sebab bila kita tumbuk sambal, ni korang tanya cikgu biologi korang kenapa tumbuk sambal. Dia punya clue dia, orang Melayu ni dia pandai berkias. Tapi bukan itu je yang saya nak sampaikan. Sebenarnya apa yang saya nak cerita adalah saya nak ucapkan syabas dan tahniah pada DBP. Sebab dia kalau kita tengok sekarang media sosial DBP antara yang paling dahsyat, hebat sekali. Dan apa yang paling mengagumkan sekali adalah apabila diorang kena kecaman, sebenarnya bukan patutnya ditujukan kepada diorang pun, sebab bukan pantun juga, pantun orang Melayu lama. Reaksi mereka apabila menerima troll dan kecaman internet ni adalah mereka memeluk dan mereka embrace the trolls. Bila dapat kecaman tu, diorang tak tersentak tau, diorang tak minta maaf, diorang tak tarik balik. Jadi diorang kongsikan artikel DBP dibelasah netizen gara-gara pantun. Jadi diorang yang share sendiri artikel ni. Macam wow, memang power DBP. Bagus. Dan kalau kita tengok sebenarnya dari dululah kita cakap bahawa kita kena memartabatkan bahasa Melayu. Kita kena buat orang bercakap pasal bahasa Melayu, peribahasa, pantun-pantun ni nak kena naikkan balik. Macam mana ni? DBP buktikan bahawa dia bukan cakap semata-mata, kita kena buat. Diorang buat dan diorang nampak sangat-sangat berjaya lah sekarang, di mana kebanyakan posting mereka yang baru sekarang ni memang dapat sambutan yang sangat-sangat hebat. Diorang banyak cari isu-isu semasa lah, panjat pagar lah, malah isu-isu politik semasa dikaitkan dengan pantun-pantun dan peribahasa Melayu klasik. Jadi memang baru-baru ni dia punya reach capaian kepada masyarakat sangat-sangat tinggi. Dan bila keluarlah pantun yang kontroversi tu, apa yang orang buat adalah orang banyak bercakap tentang pantun, orang banyak bercakap tentang ada virtue, makna yang mendalam tentang pantun-pantun peribahasa Melayu ni. Dan bila orang start bercakap, orang akan start memahami dan memartabatkan. Jadi siapa yang handle social media DBP ni, tahniah, teruskan. Patut kot nak collab juga, sebab kita ada juga buat konten-konten viral. Okey, satu lagi, baru-baru ni channel Aja berjaya masuk dalam senarai YouTube yang korang duk tengok tu, YouTuber terkaya lah, berbagai semua tu. Jadi ada satu senarai berkaitan dengan YouTube yang Aja termasuk di dalamnya. Senarai apa tu? Iaitu senarai 6 channel YouTube fakta terkenal di Malaysia yang mungkin korang tak tahu. Jadi dia terkenal tapi mungkin korang tak tahu. Yang dihasilkan oleh channel Faktau. Jadi Faktau channel ni antara channel infotainment yang cukup hebat lah, sebab editing dia sangat cantik. Dan saya suka narrator dia, cara dia bercakap memang professional. Cara dia bercakap memang sonok dengar, macam muzik yang mendayu-dayu masuk dalam telinga. Maka dalam senarai ni Ajar masuk lah, dan kita nak buat reaction sikit. Pendidikan di luar buku teks. Siapa yang tak kenal dengan Ajar dan Perangkan? Ramai tak kenal. Channel ini mengupas pelbagai info, antaranya teori sains, matematik, ilusi, hinggakan kepada fakta boy. Yang ceria, tapi penuh informasi. Ceria. Tidak ramai penonton ke channel beliau. Tapi tak ramai orang yang tahu apa nama ni. Selain YouTube, editing dia best lah. channel ini turut menggunakan medium lain untuk menyampaikan informasi seperti website dan Reddit. Channel ini dihasilkan pada 1 Oktober 2017 dengan video pertamanya mendapat $122,000. Video paling sendu sekali. Tim PA.
Jadi terima kasihlah kepada Pak Tau Channel kerana sudi untuk feature channel Ajar. Mungkin kita boleh collab nanti. Okey, jadi sebut pasal channel YouTube sekali lagi pada Melat sekali ni macam biasa kita nak ketengahkan channel-channel Ajarian yang berbentuk pendidikan. Jadi ada satu channel yang cukup hebat tapi dia sekarang ni underrated, iaitu channel Syarah. Jadi channel Syarah ni adalah satu channel pendidikan yang dihasilkan oleh seorang pensyarah. Jadi memang konten-konten yang dihasilkan tu dari segi nilai keilmuan dia memang tip-top lah, boleh percaya sebab status akademik pembuat channel ni sangat-sangat tip-top. Antara konten pendidikan yang dibuat, kenapa Malaysia hentikan penganjuran Formula 1? Menarik ni. Macam mana nak baca buku lebih daripada 50 setahun pasal Proton X50, universiti terbaik Malaysia, dan ini bukan channel yang calang-calang. Kualiti channel ni sebenarnya cukup baik. Dari segi gambar dia memang cukup crisp dan suara dapat dengar dengan jelas. Anak, kali ni pula kes kematian adalah disebabkan thumbnail pun cantik. Jadi formula untuk menjadikan channel pendidikan berjaya dah ada dekat channel ni. Cuma dia bergantung kepada nasib jugalah, sama ada menang dengan algoritma YouTube ataupun kena banyak main dengan meta tag supaya video kita ni boleh melekat naik sekali dengan meta tag yang tengah meletup naik sekarang ni. Meta tag yang paling hot adalah Among Us. Jadi buatlah konten Among Us, insya-Allah akan dapat pencapaian yang banyak. Tapi untuk channel pendidikan macam mana nak buat? Kerisauan terhadap golongan cendekiawan makin berkurang. Assalamualaikum, saya ada soalan yang mungkin sedikit kontroversi. Business influencer yang mempengaruhi orang ramai supaya buka bisnes dan tak perlu belajar tinggi-tinggi. Ya betul, saya pun perasan benda ni. Ya, mungkin boleh mempengaruhi budak sekolah. Ya, memang betul takdir kita ni sudah disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap manusia akan mempunyai rezeki masing-masing. Namun hal ini telah menyebabkan saya risau akan golongan cendekiawan Malaysia yang akan berkurang. Bayangkan populariti typical influencer senang je mereka raih dan kita boleh jumpa di media sosial. Tapi kalau cendekiawan yang mengharumkan nama Malaysia, jarang kita lihat di viral kan. Platform Ajar lah yang membuatkan saya sentiasa mengenali ramai cendekiawan Malaysia yang hebat-hebat. Terima kasih Ajar. Saya harap Ajar akan sentiasa konsisten dalam menyebarkan ilmu kepada orang ramai. Jadi ini betul lah apa yang disebutkan ni, saya pun perasan, dan mungkin satu teguran jugalah kepada influencer-influencer di luar sana yang mungkin buat bisnes dan berjaya bisnes mereka. Sebab ya betul, memang yang diajar kepada masyarakat dia punya parameter kejayaan tu adalah yelah jadi kaya lah. Tapi kalau kita tengok dalam sejarah, antara orang yang paling dikenali sekali dalam sejarah kita kenal daripada dulu sampai sekarang adalah mereka-mereka yang paling besar sumbangannya terhadap ilmu. Ulama-ulama semua, banyak je apa nama khalifah-khalifah yang kaya dalam sejarah. Ramai orang yang tahu. Banding dengan ulama-ulama yang hebat, Ibn Kathir, Al-Ghazali, Imam Az-Zuhri, Daud Fatani, Imam Nawawi, Ibn Taymiyah, Imam Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah. Semua ni yang memang dikenali sepanjang zaman. Jadi bila kita fikir balik sebab apa? Sebabnya adalah sumbangan mereka terhadap keilmuan. Malah bukan daripada empire Islam ataupun keilmuan Islam pun, Einstein, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, semua ni dikenali sebabkan sumbangan mereka terhadap pengetahuan yang digunakan ilmu mereka sampailah sekarang selama beribu-ribu tahun. Taklah nak kata tak boleh kaya, sebab ada je imam yang kaya. Contohnya Imam Laith, antara imam mazhab sebenarnya yang cukup hebat mazhabnya. Cuma mazhab dia tak berkembang sebab dia punya anak-anak murid tak berjaya mengembangkan mazhab seperti mana mazhab empat yang terkenal tu. Dia pun kaya juga sebenarnya. Maka sekali lagi jangan pertembungkan dua-dua ni. Kalau nak kaya, baik tak payah belajar. Habis SPM, habis degree, master. Buat apa ambil master tak kaya? Yang penting adalah kita kena harmonikan kedua-dua ni untuk masyarakat, apatah lagi untuk generasi-generasi baru. Banyak pula membebel dalam sesi kali ni. Jadi sekali lagi terima kasih kerana sudi menyokong saluran Ajar dan sudi menonton video-video yang dihasilkan. Kita jumpa lagi dalam Melat yang akan datang. Harap-harapnya tak lama sangatlah delaynya. InsyaAllah. Assalamualaikum.